Bila dia tak ada rakaat tu, mengikut jumhur ulama, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad dan ramai lagi orang lain-lain, dia kena sembahyang zuhur. Kena sembahyang zuhur. Walaupun dah ikut tu imam tu. Tetapi tak ada rakaat. Bila tak ada rakaat, serakaat sembahyang jemaah, dia tidak jadi jemaah dah. Jadi zuhur. Kena buat zuhur. Maknanya 4 rakaat. 4 rakaat. Tapi bukan makna dia tunggu nanti tu imam selesai, tak ikut tu imam juga. Cuma lepas pada tu imam beri salam, dia bangun sembahyang sebagai zuhur. Itu jumhur ulama kata. Tetapi Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf dan Nakhai, ramai lagi yang lain, dia kata bab jemaah ni, sesiapa yang dah 1 rakaat dengan tu imam 1 rakaat ni tak kira. Maknanya pada masa tu imam sebelum rokok ke, selepas rokok ke, sebelum beri salam ke, dia 2 rakaat yang sembahyang, bukan zuhur. Jemaah juga bermakna dia dah sembahyang tu yang disembahyang jemaah. Sembahyang jemaah 2 rakaat. Sembahyang jemaah tu 2 rakaat lah. Lepas pada tu imam beri salam, dia bangun sembahyang 2 rakaat. Tak ada ubah niat jemaah 2 rakaat. Itu kata mereka. Itu pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, maksud hadis ini ialah sesiapa yang dah 1 rakaat sembahyang, yang ni dah waktu untuk dikerjakan 1 rakaat sembahyang. Bagi orang yang uzur, misalnya orang tu dia mari kotor, kira-kiranya kalau dia cuci tu, dia dah sembahyang zuhur tu, kita kata tak habis lagi waktu zuhur, kira-kiranya kalau dia mari kotor, dia suci tu kena maya lah. Kena maya. Jadi kalau sekiranya dia semaya, dia dah sarkat, bermakna dia kena maya lah semaya tu. Kalau dia tak ada dalam waktu pun, dia kena qadha, sebab dia dah semaya tu, wajib pas semaya tu dah. Begitu juga kalau orang tu balik, baru balik tu pada ketika mana? Pada ketika kalau sekiranya dia semaya, dia dah sarkat, tak ada sepenuh lah semaya tu, tak ada 4 rakaat lah kalau zuhur. Dah kalau sekiranya dia dah buat, itu bermakna dia kena dah. Lepas tu dia tak pandai lagi, kena belajar. Kalau pandai dah semaya tu, kena semaya selalu, sebab bermakna dia dah wajib pas semaya tu, wajib dah atas dia semaya. Kalau dia tak semaya pada waktu pun, kena qadha dah, wajib atas dia. Itu maknanya. Itu hadis ni macam-macam pahaman ulama tu. Ni kata gini, ni kata gini. Itulah beberapa pendapat. Tak apalah. Dari segi dalilnya, dalil orang kata kalau dah rakaat ni sekurang-kurangnya dia dah dengan tu imam tu pada ketika tu imam rokok, dia dah pergi belakang tu imam tu, dia dah rokok. Dah rokok tu setara mana? Setara subhanallah. Kalau kata lagu tu, setara tu, dah setara tu, setara subhanallah, dah setara tu, kira dah tu. Kalau tak ada hak tu, maka kena zuhur. Kena zuhur. Dalil dia hak mana? Banyaklah dalil dalam kitab ni dia sebut ni. Ada dalil Imam Syafi'i, Imam Muhammad bin Hasan, riwayat Daraqutni ni. Dia sebut sini, man adraka raka'atan minal jumu'ah falyusalli ilaiha ukhra. Sesiapa yang dah rakaat sembahyang jemaah, tambah rakaat lagi lah. Kalau dah rakaat, dah tu seperti kita kata saat ni lah. Sesiapa yang tak ada 2 rakaat, man fatathu raka'atan, tak ada kedua-dua rakaat, maka dia kena sembahyang 4 rakaat. Ataupun dia kata zuhur. Dalam satu riwayat, kalau seseorang itu dah 2 rakaat sembahyang jemaah, bermakna dia dah jemaah tu. Kalau dah rakaat, dia kena tambah rakaat lagi, ada dalam hadis. Tapi kalau dia tak dah rakaat, maka dia kena sembahyang 4 rakaat. Tapi dalam sanad dia tu ada Yasin, namanya dhaif.
Dalam riwayat yang lain, sesiapa yang dah rokok daripada rakaat yang akhir, dia kena tambah lagi. Ada juga tu. Kalau tak ada rokok daripada rakaat yang akhir tu, kena tambah, kena 4 sembahyang zuhur, 4 rakaat. Banyaklah riwayat itu. Riwayat-riwayat seperti ini banyak. Cumanya dia ada khilaf pula. Adakah nak niat zuhur tu pada ketika mula-mula masuk tu niat zuhur? Ataupun mana kalau hak tak ada serakaat lah, serakaat pun tak ada. Adakah mula-mula dia masuk dengan tu imam dia kena niat zuhur lalu? Ke apabila tu imam tu beri salam, dia nak bangun tu baru pada ketika tu dia nak zuhur. Pada ketika masuk mula-mula tu niat sepatutnya imam jemaah lah. Lagu mana? Itu ada khilaf banyak pula. Ada yang mengatakan niat zuhur daripada awal lagi, ada yang mengatakan selepas salam. Imam Malik mengatakan kena takbiratul ihram suku pula. Kena takbiratul ihram. Niat takbiratul ihram dengan niat sembahyang zuhur. Maknanya begitu. Imam Ahmad kata tidak. Tetapi pada ketika imam beri salam tu, pada ketika tu baru niat. Gitu. Dia ada khilaf pula di situ. Dan pendapat Imam Ahmad juga satu lagi, iaitu pada ketika dia mula-mula mengikut lagi niat dah sembahyang zuhur gitu. Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf dia pegang dengan riwayat Bukhari dan Muslim. Dia pun ni orang dulu lagi pada Bukhari dan Muslim. Riwayat Bukhari dan Muslim tu mudah untuk kita hak dia ni, iaitu ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timmu. Hak mana dah dengan kamu, hak kamu dah tu sembahyang. Hak kamu tak dah, fa'timmu, kamu sempurnakan. Kalau sembahyang jemaah, sempurnakan sembahyang jemaah lah ke mana? Sembahyang jemaah 2 rakaat, yang mana ada 4. Dia kata hak mana tak ada. Dia tak ada sebut sini tak ada tu, tak ada rokok kan tak. Tak ada langsung. Tak ada langsung tu mana? Tak ada dengan tu imam. Barulah sembahyang zuhur. Tapi kalau dah sebelum salam 2 rakaat juga. Pasal apa dia pegang dengan hadis ni? Jadi masing-masing ada dalil lah. Ada benda ni guna khilaf. Khilaf. Lepas tu apa yang dibaca dalam sembahyang jemaah? Hak dibaca dalam sembahyang jemaah ni, ni tak ada gab dia ni dari segi kelebihan lah. Kalau baca hak lain, tak baca hak ni, kusah juga, boleh juga. Cuma hak ni sunnah Nabi SAW. Kalau baca hak ni sama pun tak apa. Sebab Nabi SAW selalu baca hak ni. Hak dia bacanya surah Jumaat, surah Munafiqun, ataupun Sabbihis, lepas pada tu hal atah. Hak tu lah sekitar tu lah baca. Hak kita duduk buat cepat kita ni ya dah, betul dah. Hak tu memang tepat seperti yang di dalam hadis ni. Tapi kalau baca hak lain bukan tak boleh. Boleh juga. Cuma Nabi SAW banyak kali buat lagu ni, baca lagu ni. Hak tu lah hadis ni. Nak ceritanya dalam sembahyang Jumaat ni, hak sunnah Nabi, hak biasanya baca gam. Dan kalau kita ikut tu boleh. Semua ni supaya Abu Hurairah, Sayyidina Ali duduk di Kufah, dia sembahyang lagu tu. Abu Hurairah ketika di Madinah, dia menggantikan Marwan, gubernur dia jadi tu imam, dia pun baca lagu tu juga. Nak ceritanya sahabat-sahabat ni ikut Nabi SAW, tak kira di mana-mana pun. Itulah mereka cerita. Ini bab seseorang tu mengikut tu imam dalam keadaan ada dinding, ada penghadang ataupun penghalang, boleh ke tidak? Imam Abu Daud ayat boleh. Imam Bukhari pun pendapat begitu juga, boleh. Yang ni tu imam duduk satu tempat, satu ruang. Ruang itu dipisahkan. Dinding. Dinding di sini maksud dinding ni sama ada dinding rumah ataupun dinding yang dipasang. Dinding daripada tikar yang dipasang untuk Nabi SAW dalam masjid, bukan dalam rumah dia. Dua pendapat situ. Satu pendapat mengatakan memang hujrah ni hujrah rumah dia. Rumah dia dalam rumah. Bermakna sahabat-sahabat ni kira-kiranya dia tahu tu daripada Nabi SAW. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, gitu je lah. Dia nampak ke tidak? Dia nampak ke tidak Nabi SAW buat tu? Jawabnya kira-kiranya tak nampak lah. Tak nampak pun boleh juga. Situ.
Tetapi kebanyakan ulama mengatakan tidak. Di hak ni bukan dalam rumah sebenarnya. Kalau dalam rumah dia jadi tak nampak. Tak nampak tu tak boleh. Dia kena nampak gerak geri tu imam. Hak ni sebenarnya yang kata hujrah ni, hujrah yang dipasang dengan tikar di luar rumah Nabi, dekat rumah Nabi, dalam masjid. Bukan dalam rumah dia, dalam masjid. Sebab itu dalam riwayat-riwayat lain, dalam Bukhari apa dia sebut orang nampak gerak geri Nabi tu, lembaga Nabi tu orang nampak. Bermaknanya tikar ni dia bayar-bayar gitu. Dia bayar kan, ada lubang-lubang kecil tu, orang nampak gerak geri Nabi tu. Itu dalam riwayat Bukhari disebutkan, menunjukkan hak ni bukan dalam bilik dia, dalam rumah dia, tidak. Tetapi di sebalik tikar yang selalu Nabi SAW pasal tu, dia untuk iktikaf dalam masjid. Dia pasal gitulah. Dia pasal tikar, buat sebagai dinding gitu. Alik sana tu pintu rumah dia adalah, tapi dia duduk dalam masjid. Bila dia semayang saat ni, sahabat-sahabat tu nampak. Dia sebut sini dalam Bukharinya, lafaz riwayat Aisyah, dia kata yusalli minal lail fi hujratihi wa jidarul hujrah qasir fara'an nas syakhsan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang nampak lembaga Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Tengah hari lagi lah nampak, tengah malam pun nampak. Ini menunjukkan kalau dalam rumah dia betul dinding daripada tanah daripada batu ke, tak akan nampak. Ini menyokong pendapat orang yang mengatakan maksud dinding tu iaitu sekadar tadi. Kalau sekadar tadi tak apa, asalkan apa? Asalkan apa? Begitu juga kalau dipisahkan tu imam dengan makmum tu dipisahkan. Kalau mengikut mazhab Hanafi, tu imam duduk sini, makmum duduk sana hujung, boleh kan? Sah ikut tu imam. Sebab apa? Dia kira tempat tu sama. Tempat tu sama. Tapi kalau tempat lain tak boleh terpisah. Kecuali kalau bersambung. Misalnya kita kata masjid kita, di luar tu, alik sana tu kan masjid juga tu. Mana bersambung tu, ada saf juga di atas jalan tu pada hari Jumaat tu misalnya, baru boleh. Tapi kalau mengikut mazhab Syafi'i tak apa. Tempat lain tak apa, dipisahkan oleh jalan gitu. Yang pentingnya nampak. Nampak tu tidak mesti tu imam. Makmum tak apa je, hak ikut tu imam, hak nampak tu imam. Yang pentingnya nampak. Dia kata lagu tu tak apalah, mana hal lagu. Begitu juga kalau makmum tu duduk atas, tu imam duduk bawah, tak apa. Yang pentingnya dia nampak. Dan nampak tu kena nampak dengan mata kepala. Kita tak boleh kata kalau zaman sekarang ni kita pakai TV, kalau kita kata boleh nampak. Kalau mampu lapu lagu mana? Itu masalah. Kalau mampu lapu, kalau duduk atas pun asalkan nampak, boleh gerak geri dia tu tak apa. Kalau tidak nampak tu imam pun nampak makmum gerak geri dia, tak apa. Yang makmum yang memang nampak tu imam, itu syarat dia. Lepas tu terpisah ke gapo ke tak apalah hak tu, asalkan nampak. Orang hak memang yang nampak tu imam. Gitulah syarat dia. Itulah hak nak sini. Sebab apa Imam Abu Daud bubuh hak ni dalam bab jemaah ni? Sebab jemaah ni biasanya orang ramai. Apabila ramai tu akan adalah terdinding dengan benda ni, terhalang, terpisah dengan jalan, terpisah dengan sungai dan sebagainya. Kalau terpisah dengan sungai, boleh ke tidak? Boleh. Asalkan jangan sungai besar. Benarlah sebab sungai Kelantan tu besar tu. Sebab sungai Kelantan tu tak boleh duduk alih ni, alih sana tu. Tak boleh. Putus dah tu jadinya. Dia tidak jadi setanah dah. Tapi kalau kita kata atas jambatan tu semuanya juga bersambung. Alik ni dengan alik ni, tak apa kalau bersambung. Tapi kalau terpisah tak boleh. Nampak pun pasal jauh sangat, tak boleh. Tapi kalau sungai kecil ataupun jalan kecil seperti ni, tak apalah. Tak apa. Tu ada. Kemudian babus salat ba'dal Jumaat. Ini bab sembahyang selepas Jumaat. Imam Abu Daud mari beberapa riwayat di sini. Semua riwayat ni hak mari ni kecuali satu saja. Semuanya menyebutkan sembahyang selepas Jumaat hak adanya. Sunat hak adanya, tak caralah hak kita baca tadi terjemahannya sebab tadilah. Sama ada buat rumah ke, buat masjid ke, ada macam-macam kan tadi.